Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita menyambung perbincangan kita dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bermula dengan seruan daripada Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita masih lagi dalam, setelah mana kita meneliti iaitu ayat-ayat yang menyeru atau memerintah supaya kita taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas kepada kita bahawa mentaati Rasul adalah perintah Al-Quran. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Iaitulah kita follow, ikut, ittiba' sunnah Nabi SAW. Maka sesiapa yang mendakwa bahawa dia mengikut sunnah Nabi, dia mengikut Al-Quran tapi tidak mengikut sunnah, secara otomatisnya dia sudah pun mengingkari Al-Quran. Sebab itulah statement kita ikut Quran tapi kita tak ikut sunnah. Statement ini dia panggil statement yang self-contradict. Dia mutanaqid zatiyan. Ada segi dirinya sendiri, dia ada pernyataan yang self-destruct. Dia merosakkan diri dia sendiri. Tak boleh berdiri. Nah, macam kalau orang macam golongan-golongan tertentu kata tidak ada dalam dunia ni benda yang hakikat. Tidak ada hakikat, tidak ada apa dia kita panggil sebagai objective truth. Hakikat mutlak. Persoalan yang timbul sekarang, kalau semua benda dalam alam ni adalah subjektif, relatif, tidak ada yang bersifat objektif, ya, pernyataan dia tu sendiri, pernyataan itu, the statement itself, tidak ada dalam dunia ini, tidak ada sama sekali kebenaran mutlak. Tidak ada sama sekali. Ayat ini, adakah dia kebenaran mutlak? Sebab sekarang dia menjadikan kaedah yang dia buat ini sebagai undang-undang, yang dengan itu dia menafikan segala akidah Islam, dia menafikan segala kebenaran yang Nabi datang, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita perlu persoalkan, statement dia tu sendiri adakah benar? Yakni adakah statement itu adalah kebenaran mutlak atau tidak? Kalau ia tidak ada kebenaran mutlak, kita tak perlu ikut. Dan ia tidak benar. Itu hanya pada pandangan kamu, bukan pada pandangan orang. Kenapa kamu nak paksa orang ikut? Kenapa sampai kamu nak buat undang-undang, sampai nak pergi perang dengan negara orang, nak tembak orang, nak bunuh orang, ya? Hanya kerana orang tidak mau ikut nilai-nilai dan norma-norma budaya kamu, ya? Orang kafir, bila dia tak mau orang ikut agama Islam, dia berkata tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada objective truth. Jadi tak perlu ikut agama, kan? Tapi yang dia datang tembak dengan orang, bom dengan orang itu, pasal apa? Kalau dah tidak ada kebenaran mutlak, including the statement bahawa tidak ada kebenaran mutlak, adalah dia adalah self-contradict, mutanaqid zatiyah. Jadi statement itu adalah false, adalah palsu. Apa-apa statement yang bersifat mutanaqid zatiyan akan apa yang mutanaqid zatiyan, kita anggap statement itu adalah palsu, adalah tak betul. Jadi sama statement golongan kufar, orang kafir yang mengatakan kita tak perlu ikut sunnah, ikut Quran sudah, statementnya itu adalah kufur dengan Quran.
Kerana Al-Quran mewajibkan kepada kita untuk beriman dengan Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang cuba nak memisahkan, nak membezakan di antara perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas ianya adalah satu kekufuran. Sebab itu kita tengok pada ayat muka surat 28, ayat yang model yang ke-25, ya. Ayat 136 surah An-Nisa. 136 surah An-Nisa. Satu. Ya. Allah kata apa? Allah kata, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Ayat ni dah tuju kepada orang beriman dah. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, yang mengaku Islam. Apa perintah dia kali ini? Perintah yang sangat besar. Perintah ini special. Ayat 136 surah An-Nisa ini perintahnya spesial. Istimewa. Khusus. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Sekarang datang suruhan untuk beriman kepada orang beriman. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Yakni kata Al-Jalalain, dawimu 'alal iman. Perintah di sini ialah al-amru bid-dawami 'alal iman. Supaya untuk kita terus beriman, jangan goyah, jangan goncang. Jangan duk berbolak-balik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu fihi mu'mina wa yumsi fi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Atau kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, segeralah kamu beramal. Buat amal ibadah pulun sungguh-sungguh sebelum datangnya pancaroba, huru-hara yang akan menyelubungi kamu seperti malam yang gelap gelita. Ketika itu berpagi-pagi seseorang dalam keadaan mukmin, tapi petang-petangnya dia menjadi kafir. Dan berpetang-petang ia dalam keadaan dia mukmin, berpagi-pagi pula ia dalam keadaan ia telah pun kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dia menjual agamanya demi sedikit habuan dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Tukaran dengan dunia. Ini kita takut ni. Jadi ayat ini muqaddimah kepada apa yang akan datang selepas daripadanya berkenaan dengan cerita orang munafiqin.
orang munafik. Kita ambil ayat 136 tu pasal berkaitan dengan taat kepada Rasul tu. Sebab ayat ini akan berlanjutan ceritanya tentang orang munafik yang berpura-pura iman. Maka perintah Allah kepada mereka yang mengaku dengan lisan sebagai mukmin untuk benar-benar beriman. Kalau kamu mengaku kamu mukmin yang sejati, memang kamu ni orang beriman, maka kekalkan diri kamu di atas iman. Ya, jangan goyah-goyah, jangan goncang-goncang. Ya, dawimu alal iman. Berterusanlah kamu di atas iman. Beriman dengan apa? Aminu billahi. Dan kalimah iman dalam Al-Quranul Karim, dia datang bertransitif kepada maf'ulnya, kepada objeknya dengan dua bentuk. Satu, dia bertransitif, bertaaddi kepada objeknya dengan huruf lam. Kaqaulihi jalla fi'ulahu fa'amana lahu luta. Wa qaulihi ta'ala وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Dalam surah Yusuf. بِمُؤْمِنٍ لَنَا فَآمَنَ لَهُ لُوط. Yang ini kata para ulama, iman datang dengan makna tasdiq, membenarkan. Dan benar itu boleh jadi membenarkan dengan sungguh-sungguh atau membenarkan secara biasa. Jadi boleh jadi makna iman dengan makna percaya dengan jiwa dan raga, atau boleh jadi benda itu percaya secara zahir. Kedua-duanya boleh. Sebab itu sah ulama yang mentafsirkan ayat fama anta bimu'minin lana ay fama anta bimusaddiqin lana dalam surah Yusuf. Adapun iman bila dia bertaaddi, bertransitif kepada objeknya dengan huruf ba, maka inilah disebut sebagai al-imanus syar'i, iman yang dikehendaki oleh syarak, iaitulah al-i'tiqadu bil janan wal-i'tirafu bil lisan wal khudu'u bil arkan. Mengaku, membenarkan, beriktikad dengan jiwa, dengan hati, dalam jiwa kita percaya sungguh-sungguh, kita mengaku dengan lisan, kita tunduk dan patuh dengan anggota badan, kita buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Ini adalah iman. Jadi Allah Ta'ala kata aminu billahi, berimanlah, yakni percayalah dengan hati kamu dan benarkanlah, mengakulah dengan lisan kamu dan beramallah dengan anggota tubuh badan kamu sesuai dengan pengakuan kamu akan Allah sebagai Tuhan kamu dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang wajib kamu taati segala suruhannya, menjauhi segala larangannya, membenarkan segala perkhabarannya. Dan dengan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dalam bacaan qiraat Asim, riwayat Hafs dibaca nazzala ala rasulih. Dalam bacaan yang lain dibaca dengan al-bina' li lima la yusamma fa'iluh. Lima lam yusamma fa'iluh, iaitulah nuzzila ala rasulih. Wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih
ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Quran. Rasulnya di sini ialah Muhammad, iaitulah Al-Quran. Dan kita tahu bahawa Al-Quran diturunkan berpasangan dengan sunnah. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang dia turunkan, yakni yang Allah turunkan sebelumnya, ala rusul, kepada para rasul, bermakna al-kutub, yakni kitab-kitab sebelumnya. Wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'ili fil fi'lain, yakni dalam bacaan yang kita baca, riwayat qiraat Asim tadi kita baca anzala, tapi dalam qiraat yang lain yang Jalaluddin al-Mahalli, al-Jalalain baca ialah unzila. Sama juga tadi nuzila, unzila. Ya. Jadi di sini kalau kita kata nazzala dan anzala, mana balik kepada dhamirnya kepada Allah. Telah diketahui yang menurunkan Al-Quran itu ialah Allah menerusi perintahnya kepada Jibril alaihissalam. Ya. Jadi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl. Itu bacaan. Atau dibaca nazzala ala rasulih, anzala min qabl, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ini Tuhan suruh beriman kepada Allah. Yani tetaplah kamu di atas keimanan kamu kepada Allah dan kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beriman, tetaplah kamu dengan beriman kepada Rasul dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mempercayai segala apa yang dia cerita dan bagi tahu daripada perkhabaran ghaib. Itulah makna beriman dengan Rasul. Makna beriman dengan Rasul 3 komponen. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang baginda khabarkan kepada kita. Yang pertama. Elemen yang kedua, rukun yang kedua beriman dengan Rasul ialah ta'atuhu fima amar, mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala apa jua yang baginda suruh. Kalau suruhan itu suruhan yang wajib, wajiblah. Kalau sunat, sunatlah. Kalau harus, haruslah. Wajtinabu amma nahahu anhu wa zajar, dan menjauhi segala apa yang baginda larang dan cegah. Kalau haram, haramlah. Kalau makruh, makruhlah. Ya. Jadi kita ni wajib taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan kita dah baca ayat sebelum ni, Allah Ta'ala kata apa? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, dan tidaklah kami utuskan Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Kita baca lah. Taat kepada Rasul ni syarat sah iman. Syarat sah iman. Nabi SAW kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk syurga kecuali yang tak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka tanya Rasulullah, wahai Rasulullah. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa pula yang tak mau masuk syurga? Pelik sungguh, ada pula orang tak masuk syurga dia. Tapi itulah, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat perintahku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang derhaka kepadaku, itulah yang tak mau. Tak? Jadi orang yang tidak beriman ni, tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran mereka tidak rasional. Orang yang beriman, Allah Ta'ala telah gambarkan tahap mentaliti mereka dengan firman-Nya yang jelas.
Yang nyata kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Lebih teruk daripada binatang ternakan. Tengok semalam tular Twitter, pemilik Twitter, Elon Musk. Orang kaya, dia ni kaya tapi kapiak, kan? Bila dah kapiak dia jadi bongok, kan? Dia kata dia sanggup lah masuk neraka sebab dia kata ramai je orang masuk neraka, dia kata nanti. Dia buat ayat tu dalam nada mempersenda lah, dia tak percaya. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah dia yang tak ada cerita. Perangai Abu Lahab, Abu Jahal benda yang sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Tak ada memberi faedah, segala reta yang dia usaha itu tidak akan dapat menyelamatkan diri dia. Allah Ta'ala kata, wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kita dah belajar ayat ni, dah belajar dah. Apabila Tuhan kata wailun likulli humazatin lumazah, lembah neraka yang dalam lah bagi orang yang mengejek agama Allah Ta'ala, mengejek Rasul. Yang ciri-ciri orang ini yang selalu nak mengejek agama Tuhan ini, jenis macam mana manusia ini? Allazi jama'a malan wa'addadah, yang suka mengumpul harta dan duk menghitung-hitung, duk bilang duit dia. Tidak. Inilah golongan yang selalu kita dengar terpacul daripada mulut mereka yang bacul, hinaan, ejekan kepada agama Allah Azza fi'ulahu. Yahsabu anna malahu akhladah. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal dia duk anggap, dia duk sangka retanya akan menyebabkan dia kekal abadi. Dia ingat sebab dia reta banyak, dia duit banyak, maka dia tidak akan musnah. Maka Allah Ta'ala kata, kalla, sama sekali tidak. Sangkaan tu tak betul. Silap. La yumbadhanna fil hutamah, dia akan dilempar ke dalam al-hutamah, dalam neraka. Wa ma adraka mal hutamah, hantau tak apa dia hutamah tu? Narullahil muqadah, api neraka Allah yang dinyalakan berjulang-julang maraknya. Allati tattali'u 'alal afidah, julang tu macam mana, sampai terang mana dia bakar tu? Sampai menyambar jantung. Allah Akbar. Bukan dia bakar kat luar saja, kat dalam dia bakar api neraka tu. Alaiha narun muqsadah. Lepas tu neraka tu bukan ada tempat nak lari. Alaiha narun muqsadah. Neraka tu ditutup rapat pintu. Ya, pintu ditutup rapat. Tak boleh lepas lari keluar. Macam duduk dalam ketuhar, macam duduk dalam oven, dalam
tempat bakar tu. Tutup rapat. Jadi segala habanya, segala bahang panasnya duk berkumpul di keliling pula. Allahu Akbar kabira. Fi amadin mumaddadah. Kita dah belajar dah antara dua makna ayat ni ialah, dan depa tu pula hak kena panggang dalam api neraka tu ditambat, diikat, dipasung di tiang-tiang. Tak ada nak lari. Kena tambat, kena ikat tu pula. Duduk situ orang kerja macam ayam kita panggang, kita cucuk dekat besi kan. Lepas tu dia duduk bergolek atas api dia memang sampai sudah hangus terbakar gitu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Dari dalam sampai, dari luar sampai ke dalam, daripada kulit sampai ke tulang. Masak. Inilah manusia-manusia yang macam ni, kita doakanlah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka dan Allah lindungi kita daripada perangai yang sebegitu rupa. Jadi kita kena beringat. Kita kena beringat. Jangan sampai kita ikut perangai perangai orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam dekat komen ni. Nak pakai iPad ni dia bagus juga, senang sikit je. Boleh tengok komen. Kalau pakai laptop tu dia payah sikit. Nah, tapi dia punya kamera tak tentu pula. Ala kulli hal, kita kata orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul ni banyak sebab dan punca. Di antara punca yang jelas antara sebut ialah mereka menyangka diri mereka itu kebal daripada api neraka Allah. Mereka menyangka bahawa anak pinak mereka, yang mereka ada harta benda mereka, pangkat kedudukan mereka boleh melindungi mereka daripada azab Allah. Mereka menyangka begitu. Ada. Manusia ni perangai dia macam tu. Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Adapun manusia itu, apabila Tuhannya memberikannya kemuliaan dan nikmat-nikmat, apa dia kata? فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Dia kata, Tuhanku telah muliakan aku, jadi aku tidak akan diseksa. Tuhanku sayang ke aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila Tuhan bagi dia kesempitan rezeki, timpa musibah, dia mula kata Tuhanku menghina aku. So dia jadikan nikmat fizikal itu sebagai ukuran. Dia menyangka kalau Tuhan bagi dekat dia harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kuasa yang luas, maka Tuhan sayang ke dia. Ya? Itulah sangkaan Abu Lahab, itulah sangkaan Abu Jahal. Allah Ta'ala kata apa berkenaan dengan Abu Jahal? Dia menyangka dia ada geng. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Dia rasa dia ada nadi, dia ada geng. Tuhan kata kalau dah hebat sangat Abu Jahal ni, suruh dia angkat geng. Panggil geng dia main nak lawan aku. Tuhan kata sanad'u zabaniyah. Aku akan panggil malaikat zabaniyah, malaikat yang mencengkam ubun-ubun manusia untuk dicampak ke dalam neraka.
Nasallallahu al-afiyah. Puncanya, dia rasa dia ada geng, dia ada reta, pangkat. Itu menyebabkan manusia rasa dia tak perlu taat kepada Allah Azza fi'ulahu. Sebab dia rasa Allah sayang kat dia. Dia rasa Allah dah bagi dia kelepasan, lesen, konon-konon. Sedangkan itu bukan kayu ukurnya. Kita ni sama ada nikmat ataupun musibah, kedua-duanya adalah ujian daripada Allah. Semuanya adalah ujian. Kerana kita manusia ni berbolak-balik di antara dua maqam. Kita berjalan kepada Allah, kita suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Para anbiya alaihimus salatu wassalam, Tuhan sifatkan mereka dengan dua perkara. Ada golongan nabi-nabi yang Tuhan sifatkan mereka dengan syakura, sebagai hamba yang sangat-sangat bersyukur. Ini adalah golongan nabi-nabi yang pertama. Yang kedua, golongan nabi yang Tuhan sifatkan sebagai sabar, golongan yang penyabar. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa alihi wasallam disifatkan dengan hamba yang bersyukur lagi sabar. Ini ciri-ciri sifat para anbiya, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita akan diuji. Uji dengan susah dan senang. Diuji dengan senang untuk kita menjadi syukur. Diuji dengan susah supaya kita sabar. Dan kita baru sahaja diuji dengan dua perkara ini. Tuhan syariatkan pada bulan Ramadan untuk kita sabar. Kita berpuasa, kita qiyamul lail. Kita sabar. Nabi SAW menamakan Ramadan sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran. Dan penutup puasa, penyudahnya Allah Ta'ala kata, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari raya disyariatkan supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Kita pakai baju hak paling elok, paling cantik yang kita ada. Kita makan makanan hak paling sedap yang kita pernah makan. Tujuannya apa? Menzahirkan kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tuhan suka bila kita zahirkan. Tuhan suka bila dia nampak kesan-kesan nikmatnya pada hamba dia. Tuhan bagi kepada kita keluasan, kelapangan dalam harta. Pakailah pakaian yang elok, yang cantik. Janganlah pakai baju compang-camping. Dia tu jutawan. Tapi pakaian dia, subhanallah, tengok tu baju lusuh lah. Tak tukar-tukar ni kata. Itu bakhil. Tak kedekut. Jutawan. Tapi nasi makan beras patah, beras lembek. Tuhan dah bagi rezeki yang besar kepada hang. Jamulah anak bini hang makan beras basmati ke apakah, mahal-mahal sikit. Barulah syukur. Tak. Barulah syukur. Duit banyak betul melimpah ruah. Simpan dalam bank. Buat rumah apa? Rumah tiny house. Rumah hak paling kecil. Anak bini nak duduk pun punya sempit. Nak menguat kaki pun tak lepas. Biar. Lah, dah Tuhan bagi dekat hang kata, buatlah rumah elok-elok ke mereka. Bagi mereka boleh hidup dengan selesa. Hang pun boleh hidup dengan selesa. Boleh ibadat dengan selesa dalam rumah. Kan? Itu hak yang Tuhan uji dengan kesenangan. Dia kena pandai bersyukur. Kan?
kena pandai bersyukur. Yang Tuhan uji dengan kesusahan, dia kena pandai bersabar. Kena pandai bersabar. Kan? Ini tanggungjawab. Kita manusia ni tak lepas daripada syukur dan sabar. Balik kepada cerita kita, Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu amin billahi wa rasul. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih. Dan kitab yang diturun ke atas Rasulnya. So ada beberapa perkara yang Tuhan suruh percaya di sini. Ada 4. Pertama Allah, kedua Rasul, ketiga kitab Al-Quran, yang keempat wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang sebelumnya, yang kesemua kitab ni muttafiqatun mutawafiqatun fi usulid dini wa syara'i, pada usul agama dan usul syariat, iaitulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan segala perintah rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi di sini jelas ada suruhan untuk beriman dengan Rasul secara khusus, berbeza dengan suruhan beriman dengan Al-Quran. Sebab kita ada ataf, wal atfu yaqtadi al-mughayarata. Ataf itu memberi kesan adanya perbezaan pada dua perkara yang diataf dan ma'tuf alaih. So beriman dengan Rasul satu hal, beriman dengan Al-Quran satu hal. So beriman dengan Rasul tu, apa yang Rasul khusus yang dia bawa, apa dia? Sunnah Nabi SAW. Kan? Sunnah. Sebab Rasul datang dua, Sunnah dan Al-Quran. Al-Quran ada perintah khusus dalam ayat ini untuk kita beriman dengan Al-Quran. Wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih. Itu Quran. Tapi sebelum Quran, Tuhan kata aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. So ada dua benda yang berbeza. So Rasulnya ni apa dia? Iaitulah sunnah. As-sunnah an-nabawiyah as-sahihah al-maqbulah. Sunnah nabawiyah yang sahih, yang diterima. Inilah dia beriman dengan Rasul. Kalau tidak beriman dengan sunnah, bagaimana orang itu dianggap beriman dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Maka dia telah kufur dengan Rasul. Dan siapa yang kufur dengan Rasul, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Jadi dia kata, orang yang kata nak ikut Quran saja, tak mau ikut hadis, tak mau ikut sunnah, self-contradict. Pernyataannya itu adalah palsu, adalah false. Sebab apa false? Sebab dia mutanaqid zatiyah. Macam mana kita nak ikut Quran sedangkan di antara perintah Al-Quran ialah ikut sunnah. Di antara perintah Al-Quran ikut sunnah. Datang seorang perempuan dan dia ada buat tatu pada badan dia. Jadi antara adat orang Arab jahiliyah, perempuan ni mereka hiaskan badan mereka dengan ukiran-ukiran tatu. Atau buat tak lalat palsu dan seumpama dengannya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tegur. Lalu perempuan yang kata, aku baca Quran daripada awal sampai habis, aku tak jumpa aku ada larangan benda ni. Ibnu Mas'ud kata, kalau engkau betul-betul baca, kau jumpa. Allah Ta'ala kata, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul suruh, ikutlah. Apa yang Rasul larang, tinggallah. Dan Nabi SAW telah melarang. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka faham Al-Quran. Quran turun dalam bahasa mereka cakap hari-hari. Orang Arab lah pun tak cakap macam
Sahabat mereka lebih faham Quran. Sebab tu kalau orang Arab zaman dah, bahasa mereka tak jadi hujah untuk memahami Quran. Bahkan mereka pun ada tak faham Quran. Ya. Bahkan ada orang Arab yang tak kerti baca Quran. Jangan terkejut. Memang ada, memang wujud tu. Pasal mereka lah ni bercakap bahasa lain, bahasa pasar. Bukan bahasa standar. Sahabat radhiyallahu anhum cakap hari-hari mereka bersembang dengan kawan mereka pun bahasa mereka bahasa standar. Kata bahasa semua betul. Macam orang Melayu dulu juga. Bukan macam kita lah. Kan? Cakap ikut dan campur aduk macam-macam bahasa. Kan? Bunyi pelak tu tak ada isu. Tapi apa orang kata, tak susunan tata bahasa itu diraikan, dijaga. Jadi maknanya kita nak kata para sahabat dia faham kata dalam Al-Quran ada perintah untuk kita taat kepada Rasul. Even benda itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran secara spesifik, secara jelas. Tetapi bila Rasul suruh, wajib kita taat sebab ketaatan kepada Rasul itu adalah satu ketaatan yang khusus yang berbeza pula dengan ketaatan kepada Al-Quranul Karim. Itulah taat kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Diriwayatkan di antara sebab nuzul ayat ini adalah sebahagian orang Islam daripada ahli kitab berkata, ya Rasulullah, kami beriman dengan kamu dan kitab kamu dan dengan Musa dan Taurat, dan kami tidak beriman dengan selain daripada itu. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka membetulkan statement mereka. Sebaliknya bukan sahaja Musa dan Taurat, bahkan semua daripada itu termasuk Isa dan Injil, Daud dan Zabur, semuanya wajib kita beriman. Tapi beriman dengan kitab-kitab selain daripada Quran tak sama dari sudut Al-Quran adalah kitab yang otoritinya sedang berlangsung. Sedangkan kitab-kitab yang terdahulu otoritinya dari sudut hukum syarak telah pun dimansuhkan. Tetapi kita wajib beriman dari sudut apa? Dari sudut perkhabaran ghaib yang tidak berubah, tidak berbeza. Perkhabaran ghaib bahawa Tuhan itu Isa, Musa itu Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Ini semua terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Yang dipanggil sebagai usuluddin, usul-usul agama yang bersepakat atasnya segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan barang siapa pun jua, man, siapa pun, tak kira siapa pun, yang kufur dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh, menyimpang yang sangat jauh daripada al-haq, daripada kebenaran. Ya. Di sini Allah Ta'ala menyatakan sejumlah rukun iman. Rukun iman iaitulah beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Tidak disebut qada dan qadar kerana qada dan qadar ialah beriman dengan Allah. Qada dan qadar itu sifat Allah, rububiyah Allah. Yang kita kata rububiyah itu, itulah dia qada dan qadar. Qada dan qadar itu apa? Tauhid rububiyah lah. Kita kata beriman dengan Allah itu ialah beriman dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma'nya dan sifatnya.
rububiyah itu ialah qada dan qadar. Ya. Jadi siapa yang kufur dengan benda ni, dia telah sesat dengan sesat yang dia termasuk dalam golongan yang akan diazab secara kekal abadi dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ini adalah peringatan dan ancaman dan amaran daripada Allah Azza fi'ulahu bahawa siapa yang tidak mengiktiraf dengan rukun dan usul iman ini, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam dan akan dikekalkan azab dalam neraka. Tak kiralah dia baik macam mana pun, dia elok macam mana pun, atau dia banyak macam mana pun, berjasa macam mana pun dia kepada dunia, kepada masyarakat, kepada siapa jua, Tuhan tidak pandang itu semua. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak pandang kepada rupa paras kamu, duduk pangkat kamu, tetapi dia pandang kepada hati kamu dan amalan kamu, yakni akidah kamu dan amal ibadah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu kita kena ingat. Karena bila akidah rosak, rosak semua. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Al qalbu malikul jawarih. Jantung ini adalah raja segala anggota yang badan. Raja segala anggota badan. Kalau elok dia, eloklah tentera-tenteranya. Kalau rosak dia, rosaklah tentera-tenteranya. Telah kita bahaskan dulu masa kita baca kitab Ad-Da' wa Dawa. Jadi ya, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Al-Quran nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasul wal kitabil ladzi anzala min qabl. Siapa Tuhan gunakan dua kata kerja yang sedikit berbeza? Untuk Quran digunakan dengan wazan fa'ala sebab Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Manakala kitab-kitab terdahulu turun sekaligus, maka Tuhan kata anzala, turun serentak. Nabi Musa, Tuhan tulis kitab dia daripada awal sampai habis, Tuhan bagi dekat dia. Dia ada perbezaan. Nah, kemudian Allah Ta'ala mencela golongan yang kufur dengan sebahagian Rasul dan beriman dengan sebahagian. Allah Ta'ala kata, Innal ladhina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman bi Musa, yakni bi Musa, wahumul Yahud, dengan Musa. Bani Israel mula-mula beriman dengan Musa. Thumma kafaru, kemudian mereka kufur. Ay bi ibadatil ijil, dengan mereka menyembah patung anak lembu. Thumma amanu ay ba'dahu, kemudian mereka kembali beriman, bertaubat setelah itu. Thumma kafaru, kemudian mereka kufur pula Bani Israel. Kufur dengan siapa? Ay bi Isa. Bila datang Nabi Isa, dia tak mau percaya Nabi Isa. Thumma zdadu kufra, kemudian bertambah-tambah kufur mereka, yakni bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad datang, mereka tambah lagi kufuran mereka dengan mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunillahu liyaghfira lahum ay ma aqamu alaih, tidaklah sama sekali Tuhan Allah Ta'ala akan mengampunkan, tidaklah sama sekali, lam yakun, tidaklah Allah akan mengampunkan mereka selama mana mereka dalam kekufuran terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur tidak mempercaya sebagai Rasulullah. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidaklah Tuhan akan bimbing mereka kepada jalan yang benar. Tuhan tidak akan bantu mereka, tidak akan memberi hidayah taufik kepada mereka selagi mana mereka berpaling daripada hidayah al-irsyad. Ya. So ini golongan pertama yang menyelisihi perintah Allah Ta'ala tadi. Yang mereka ini beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian.
Golongan yang kedua yang mesti kita jauhi dengan kita melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk kekal istiqamah atas iman ialah apa? Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Yang kedua adalah golongan munafik. Tuhan kata, berilah khabar gembira wahai Muhammad, berilah khabar. Bukanlah khabar gembira, ejek lah. Bukan gembira pun, menyakitkan. Kepada orang munafik bahawa sesungguhnya bagi mereka azab yang menyakitkan. Yang sangat pedih dan sakit. Siapa orang munafik itu? Ialah mereka yang menjadikan orang kafir sebagai teman setia selain daripada orang Islam. Kerana menyangka orang kafir akan memberikan mereka perlindungan dan kekuatan. Bila mereka tengok orang Islam lemah, mereka pergi dekat orang kafir dan mereka sokong orang kafir, mereka sokong agama orang kafir dan mereka mengejek dan menghina orang beriman. Setelah mana mereka mengaku mereka orang beriman. Ini punya orang munafikin. Tak tetap, tak istiqamah atas iman. Mereka bersama dengan iman, bersama dengan orang beriman bila dalam keadaan senang. Tapi bila susah, mereka lari kepada orang yang tidak beriman, mereka pergi kepada kekufuran. Jadi ini adalah golongan kedua yang Tuhan nak kita jauhi dengan perintahnya, amin. Berimanlah kamu wahai orang yang beriman. Yang ini istiqamah dan tetaplah di atas iman. Adakah mereka hendak mencari kedudukan yang hebat, kedudukan yang mulia di sisi orang kafir? Sama sekali tidak, kerana kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Maka tidak akan memperolehi kemuliaan dan kedudukan yang teguh di muka bumi ini dan keselamatan di akhirat, melainkan mereka yang beriman kepada Allah dan ajarannya dan syariatnya dan agamanya. Jadi inilah ayat yang memberikan kita peringatan supaya kita tidak membiarkan iman kita terkotang-kanting, tapi kita kena selalu pastikan kita istiqamah di atas iman. Ya. Kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu mati melainkan dalam keadaan kamu orang Islam. Macam mana kita nak make sure kita mati orang Islam? Kita kena pastikan setiap saat kita berada di atas Islam. Sebab kita tak tahu saat yang mana nyawa kita akan ditamatkan. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Ya. Jadi macam mana kita nak surekan kita ni akan mati dalam Islam? Kita kena pastikan setiap detik hembusan nafas kita ialah di atas Islam. Itu sahaja caranya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi itulah perbincangan kita untuk pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang sejumlah ayat berkaitan dengan jihad fi sabilillah, dan kita akan menerangkan konsep jihad itu dan sebuah sedikit hukum hakamnya biiznillah taala. Jadi kalau tidak ada soalan, kita berhenti sekadar itu dulu. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.